A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara yang dikasihi lagi dihormati Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor UiTM. UiTM pula, UUM. Tersamsul. Allahu Akbar. Potang-potang ni kan itulah. Kan bahagia barisan timbalan Naib Chancellor Dr. Zaharuddin, guru debat saya, salah seorang guru debat saya dulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah seronok saya pada petang ini, ramai. Saya ingat kalau kira-kira 50,000 tu. Sebab dengan tak cukup kursi berdiri lagi, yang lalu lalang lagi kan, jadi kira ramai lah. Saya nervous sikit sebab Datuk Seri ni selalu dulu saya tulis blog dulu, saya banyak tulis pasal dia dulu kan, ada isu UUM semua kan, semua kata-kata dia semua saya masukkan dulu kan, saya masuk. Jadi hari ni jumpa depan kan, nervous lah sikit kan. Jadi Syamsul Debat berada di hadapan anda semua, inilah orangnya. Kan talk show hari ni pemimpin yang diasuh bukannya dilahirkan, tapi sebenar-benarnya kena lahir dulu baru boleh asuh kan. Jadi tajuk ni tajuk penganjur, jadi dia biasa macam tu lah, dia buat tajuk grand-grand, pandai-pandai lah penceramah tu nak cakap apa dia kata kan. Jadi lahir dulu, macam mana pun pemimpin ni boleh diasuh. Macam pendebat jugalah, pendebat ni bukannya semula jadi, dia kalau dia nak, dia minat, dia boleh train dan akhirnya dia boleh jadi pendebat yang baik. Semua orang adalah pemimpin, semua orang adalah khalifah. Sebab bila ditanya kepada makhluk-makhluk, Allah Ta'ala tanya pada semua makhluk, tak ada siapa yang sanggup jadi khalifah. Tanya pada gunung, hancur gunung. Tanya pada laut, kering. Akhirnya manusia juga yang ambil, dengan tahap manusia ni serba-serbi kelemahannya banyak. Jadi lengkaplah ceramah pada hari ini. Jadi bila sebut sebagai pemimpin-pemimpin, hari ini itulah dia. Saya sebut di mana-mana satu perkara yang formula yang saya jumpa, yang paling senang sekali kita nak jadi pemimpin yang baik adalah IM4A. IM4A ni. IM4A iaitu ingat mati for Allah. Habis cerita. Selesai. Itu dia sebenarnya formula baik politik, ekonomi, sosial, itulah dia. Kalau ingat mati, tak ada perangai-perangai tak elok dalam politik. Ingat mati ekonomi pun okey, ingat mati sosial lagi okey. Sebab apa, itulah formula dia, tak ada formula lain dah. Orang cakap formula satu Malaysia, kita rapatkan hubungan ukhuwah maka dengan itu, tak ada. Ingat mati adalah jawapan dia, sebab dia akan surrender terus kan. Contoh kalau kita tengah dengar ceramah hari ni lah, tiba-tiba terdengar bisikan kat telinga kita, kau mati besok. Memang tak datang kerja dah hari ni, pergi masjid terus. Macam ni, ya Allah, nak mati dah aku, ya Allah. Student USIM buat kajian, tak dia sangka-sangka lebih 80% orang yang meninggal disebabkan kanser meninggal pada hari dan bulan yang baik. Kan tak? Itu kuasa Allah tu. Orang yang meninggal disebabkan kanser biasanya meninggal pada hari dan bulan yang baik. Sebab kebiasaan dia orang dah tahu dia memang tak ada harapan. Doktor cakap, tengok cara mungkin paling lama pun 3 bulan lah. Dia mungkin awal daripada itu. Dia dah tak kira apa dah. Dunia ni dia dah tak pandang langsung dah. Duit dia dalam bank dia keluarkan semua. Mak, yang ni 10,000 mak tolong hantar kat mak anak yatim. Yang ni 10,000 mak bagi kat Alung, dengan Alung nak berniaga. Yang ni lagi 10,000 mak dengan abah pergilah umrah. Lepas tu yang balance ni mak tolong beli top up. Kenapa pula saya nak telefon semua orang dekat dalam phone saya.
Dia telefon semua orang, dia minta maaf setiap orang. Kita ni marah macam mana pun dengan orang tu, kalau nampak orang tu nak mati tak tergamak kita. Aku nak mati sangat dah ni, aku minta maaf. Tiba-tiba dah lama aku maafkan kau. Walaupun kita marah betul dengan dia. Nampak tak? Dia meninggal sama ada budak Yusim buat kajian, sama ada Isnin, Khamis, Jumaat ataupun bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Kebiasaannya macam tu. Jadi bila nak jadi pemimpin yang baik, itu dia. Pemimpin yang ingat mati ni for Allah, maknanya ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah. Allah Ta'ala segala-galanya. Kan? Dan kalau orang tu ingat Allah, Allah Ta'ala segala-galanya, bukannya sebagai pemimpin kepada parti politik, bukannya pemimpin kepada negara, malahan pemimpin pada kampung pun, taman, pemimpin lorong, pemimpin keluarga, termasuk juga memimpin diri sendiri. Sebab setiap manusia itu ada amanah dan janji yang perlu dilaksanakan. Dalam hadis Nabi disebut, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Semalam saya jumpa ada seorang guru madrasah. Dia tanya soalan, dia bagi kertas kat anak-anak murid dia. Suruh anak murid dia tulis, dah besar nak jadi apa. Dia mengharapkan nak tengok berapa ramai anak-anak murid dia nak menjawab nak jadi ulama. Bila kolek jawapan, tak ada seorang pun tulis ulama. Kebanyakan tulis nak jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Anak murid lelaki, anak murid perempuan. Kenapa katanya? Kenapa nak jadi orang yang soleh dan solehah? Tanya anak murid dia, kenapa? Kenapa tak nak jadi ulama? Sebab ulama ramai yang masuk neraka. Jadi orang yang soleh solehah, mana ada orang yang soleh solehah masuk neraka? Nampak cita-cita dia tu. Memang tak adalah yang tulis nak jadi Perdana Menteri, tak ada. Yang nak jadi menteri pun tak ada. Kan? Dekat madrasah agaknya kan. Jadi makna kata nak ceritakan bahawa amanah kita ni besar sebagai pemimpin. Saya ni tiba-tiba amanah jadi besar juga, berceramah sana sini. Betul, muka orang rumah pun dah tak apa ingat dah sebenarnya. Saya sangat senang kemari. Nak pula jumpa orang rumah orang lain tu masalah tu. Orang rumah orang lain pula perangai macam nak dara bila bergambar tu masalah tu. Kan? Tapi ingat sebenarnya, bukan tak ingat. Ada yang tanya kenapa Samsul debat. Datuk Seri, saya berceramah di satu surau, Surau Puncak Setiawangsa, Kuala Lumpur. Dulu waktu saya ceramah, orang panggil saya Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi bila dia nak bawa ke Surau Puncak Setiawangsa ni, itu orang dahsyat-dahsyat duduk sana tu. Saya sampai kat surau tu, dia punya senarai jawatankuasa tu Datuk Seri, Tan Sri, Tan Tun, semua ada. Tak ada betul encik dalam senarai jawatankuasa tu. Semua Datuk Seri, Datuk semua. Dia penganjur tu terlupa nama saya siapa. Samsul apa entah nama penceramah tu, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Langsung dia tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Salah seorang yang mendengar pada malam tu CEO TV Al-Hijrah, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Tapi sebenarnya bukan. Jadi sekarang ni itulah kan, tanyalah Dr. Zahar ni, saya ni okey, memang suka lepak-lepak, jalan-jalan, makan-makan, saya suka. Tapi sekarang ni dah terbatas. Satu benda nikmat Allah Ta'ala tarik pada saya, masa nak lepak pun tak ada. Malahan kalau lepak pun tak dapat nak lepak. Privacy Allah Ta'ala tak bagi lagi dah. Betul. Pergi Mekah hari tu, lepas saya bercakap dekat Kuala Lumpur tu, yang pakai baju merah tu, perasan nak kan? Saya mula-mula tak nak cakap tau, tapi sebab Menteri Besar Negeri Sembilan suruh kan, Samsul tolong bawa usul agama untuk Negeri Sembilan, boleh tu, langsung boleh je. Sebab Menteri Besar cakap kan, nak cakap apa. Lepas tu saya dah habis tu pergi umrah. Ingat pergi umrah bolehlah rehat, tak ada orang kacau. Tak ada dah. Tengah tawaf aja ambil gambar. Gila tu perempuan ni. Langsung terlupa dah berapa round dah. Punya dahsyat tu. Saya dekat dalam lift Datuk Seri, kena nyuruk tu. Buat tak tahu je. Ada perempuan orang dekat kiri kanan tu. Aku rasa iyalah.
Bukan tak, bukan. Iyo, dia kata. Lepas tu Pak Ngah saya, sebab saya pergi dengan family 19 orang, Pak Ngah saya tegur saya, kita nak makan dulu ke balik bilik dulu? Makan dulu lah Pak Ngah. Langsung tu, betul lah suara dia tu kan. Langsung Pak Ngah saya memang tak nak jalan dengan saya lah, sebab asyik ambil gambar kan. Itulah dia. Boleh jadi pemimpin ni macam kita memimpin diri kita, mengelakkan diri kita pada terjerumus kepada perkara yang tidak baik, sebab kita setidak-tidaknya adalah pemimpin kepada diri kita, pemimpin kepada diri kita, pemimpin kepada keluarga kita. Ni dekat tempat kerja kita, memimpin diri kita daripada membuat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan nama diri kita dan organisasi kita. Betul. Dalam pejabat kan ramai banyak kan, dalam ramai-ramai itu banyak perangai. Ada yang administrator yang pertama. Dalam pejabat golongan administrator, al-maklumlah School of Management. Tapi Tok Sri, betul lah, saya bila tengok kan senarai khusus tu, hati saya rasa macam terpaut nak sambung belajar kat sini. Ingat nak buat master kat sini lah, ingat. Saya rasa dulu cita-cita nak buat master, kahwin dulu nak buat master, tak ada mana memasterkan anak. Betul, pasal orang seorang yang lama makin payah. Jadi saya rasa tengok cara senyum tu lagi kuat lah nak belajar kat sini kan. Tapi insyaAllah lah nanti saya bincang lah Dr. Zahan. Ada sebab sebut tu Dr. Sri. Jadi mesej sampai. Jadi yang pertama, type yang pertama adalah administrator, sangat mentadbir. Betul. Orang yang bekerja sangat mentadbir ni masuk pukul 8 balik pukul 5. On time. Meja dia kemas teratur tersusun, pensel dengan pen dekat belah sini, pembaris sini, gambar frame kat belah sini. Orang usik dia tahu. Laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa. Pukul 5 dia yang pertama dekat mesin punch card tu. Jangan ada siapa nak potong aku beratur, dia kata kan. Tu memang macam tu. Dia memang ada orang yang lambat, Allah kan. Hole in one 5.00 dia yang pertama. Punch card pasal ni kan. Oh tak pakai thumbprint dah sekarang kan. Betul ke? Ada yang pakai ni lagi? Tak ada dah kan. Nasib baik tak ada. Saya ada pejabat yang mengaku pakai lagi. Ketahuilah kita telah pun berada pada tahun 2017. Saya kata macam tu kan. Tu pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Yang kedua, kategori yang kedua adalah performance. Kerja memang gila-gila babi. Babi pun tak gila macam tu. Memang betul-betul kerja. Meja dia berterabur dan bos memang sayang dia, sebab dia memang kerja deadline semua dan tak pernah kerja dia tak siap. Meja dia memang berterabur, bawah meja ada file lagi, dekat tepi pasu semua ada. La ilaha illallah. Cakap kalau kau mana file aku bagi kau tu, tepi tu dekat tepi pintu. Yang tu dia tahu yang mana. Tu jenis yang kerja, dan dia biasanya balik lambat. Masuk kadang-kadang on time, kadang tak lewat sikit, tapi balik memang lambat. Malam pun tak balik lagi kadang-kadang. Kadang dia pun terlupa, dah berapa hari dia tak balik. Yang ketiga, kategori dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga kerjanya kat pejabat. Ada. Kau tengoklah kat pejabat korang, cuba tengok. Okey semua, sekejap aja Tak apa. Tak beli tak apa, tengok dulu. Bagi pamphlet. Macam-macam order hari tu. Dan orang ni susah nak jumpa kat pejabat, jumpa kat cafeteria. Line clear nak cerita. Dan yang keempat, namanya follower. Dia ngikut orang je. Bila keluar senarai nama khusus, dia tengok nama siapa lagi yang pergi. Weh, kau pergi tak khusus ni? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Senang kita jawab sesama. Okey? Macam tadilah bila sampai kat sini, dia bukan cari tempat kosong tu sih, tak. Dia cari muka yang dia kenal. Dia suruh booking tempat duduk dia. Kau tak muak tengok muka kawan-kawan sebelah tu. Cuba tukar sikit kan. Dan biasanya pula prinsip kita, yang datang awal duduk belakang. Yang duduk depan semua yang lambat-lambat. Betul, cuba tengok. Perasan tak? Iya, tu sebab anak kita pun ikut macam tu, duduk belakang aja kan. Lepas tu bila tanya soalan, faham tak? Mulalah buat muka koma. Tak faham. Tu yang budak-budak hari ni jadi macam tu. Budak-budak hari ni memang macam tu lah. Hari ni. Yang paling merisaukan budak-budak hari ni adalah dengan zaman IT ni, dia orang malas membaca budak hari ni. Bila interview apa pun tak tahu. Perasan tak? Interview apa pun tak tahu. Sampai satu tahap
Kita dah tak tahu nak tanya apa, kita tanya nama menteri besar negeri dia. Itu pun dia tak tahu. Menteri besar negeri kamu apa dia? Datuk Osman Arif. Tahun bila tu? Punya lamanya kan. Budak-budak hari ni. Saya kebetulan memang dulu saya debate dengan Dr. Zahar pun tahu dulu. Daripada dulu memang kita orang melanggan. Dulu majalah Masa kan, macam sekarang Dewan Masyarakat, sampai sekarang saya masih lagi langgan. Sebab bila saya buat coaching untuk budak-budak debat, saya kena make sure maklumat saya lagi update daripada dia orang. Kalau tidak kan macam mana untuk guru tak tahu isu kan, payah kan. Jadi mengajar budak-budak ni kita kena pandai. Jadi dalam bekerja pun, dalam memimpin diri kita, yang pertama kena ingat momentum awal kena ada. Momentum awal. Pimpin diri kita ni kena cepat. Sebab amanahnya kita kena buat semua awal, bukan lewat-lewat lagi dah masuk kerja. Momentum awal, jangan leka lagi. Kadang-kadang masuk kerja sampai kat pejabat, ambil mood dulu. Lepas tu mengulas episod drama malam tadi. Kau tengok tak drama malam tadi? Tak sangka betul, jahat betul mak mentu tu lah, tu geram aku, ya Allah. Yang seorang jangan cerita, aku tak tengok lagi ni gitu. Yang seorang lagi pula dah tak jadi kerja. Dan satu lagi, dia habiskan masa, yang first lagi benda pertama dia buat adalah grup WhatsApp. Wahal tu tak masuk dalam job scope tau. Dia boleh type tu, Assalamualaikum, sunyi sepi aja grup hari ni. Dia yang memulakan perbualan dalam grup tu hari tu. Dah tak ada kerja, nampak tak? Sedangkan tu tak masuk tu buat kerja. Pemimpin dia tak boleh lewat, dia amanah. Tak ada masuk pun kat dalam senarai tugas kita dalam file meja tu beritahu, bila kamu masuk aja benda pertama yang kamu kena buat adalah cek WhatsApp dulu. Tak ada. Terus buat di luar negara kan, dia orang handphone ni dia off terus. Kalau orang nak call husband dia atau wife dia akan call main office. Kalau nak call main office, maknanya tentunya benda-benda yang betul-betul penting. Ini Assalamualaikum bang, abang kat ne kat tampek kojo lah, wek po lagi malam ni, jangan lupa tahu pasal malam kat mana. La ilaha illallah, pasal malam dia bincangkan pagi tu, faham tak? Ya. Kemudian setelah ada momentum awal, yang keduanya pula apa? Yang keduanya adalah komitmen. Nak jadi pemimpin, komitmen nak kena ada. Tak boleh mengarah orang je. Naik pangkat nak, kerja tak nak. Macam nak? Sibuk kalau tak naik pangkat. Asyik dia je. Macam dia seorang aja kerja. Kan? Anugerah Khidmat Cemerlang, dia. Kan kita marah kan Anugerah Khidmat Cemerlang ni, marah. Memang terbatas. Pengurusan tak dapat nak bagi semua. Kalau boleh nak bagi semua, tapi tak boleh. Kotanya berapa persen aja. Yang dapat dalam 100 lebih, 200 lebih, staff 2,000, 3,000 lebih, tunggu turn. Tah bilalah dapat. Tak dapat pun tak apa. Bukannya dapat apa sangat, dapat apa? APC dapat apa? Dapat apa? Sijil dulu sebut, bukan duit. Nampak sangat nak sangat duit tu. Okay, sijil, lepas tu iringan dia duit 1,000. Kan? Orang lelaki dia senang tak, kalau dia tak puas hati dia cakap direct, kau macam mana boleh dapat kerja lebih kurang aku, ponteng sesama, macam mana kau boleh dapat? Orang lelaki dia macam tu je. Manalah kau tahu, dah bos pilih buat macam mana. Orang perempuan lain tau. Paling bahaya orang perempuan ni. Dia siap puji tau kat depan. Tahniah tau. Tahniah sangat sebab dapat APC. Kau memang deserve. Gaya dia tu. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia add semua kawan-kawan, ada belasah. Tengah-tengah add dia tak perasan, dia termasukkan nama budak yang terima anugerah tu. Meraung budak tu baca mesej. Kan? Biarlah tak dapat Anugerah Khidmat Cemerlang. Orang tak perhatikan kita. Kadang bila dapat Anugerah Khidmat Cemerlang, orang perhati kita. Kau tengok lah tu, kau tengok. Dia baru dapat APC tu, kau tengok perangai dia, pemalas, kau tengok. Macam mana boleh dapat? Betul tak? Eloklah kita tak dapat, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Tak ada orang tengok kita. Kan?
Kadang-kadang kita marah, lagi tinggi pangkat orang tu, lagi lambat dia balik, sepatutnya tahu sebab tanggungjawab besar. Kita nak naik pangkat, tanggungjawab tak nak. Orang Malaysia ni dipikir naik pangkat lagi senang kerja. Mana boleh macam tu? Naik pangkat lagi berat tanggungjawab. Ni lagi, bila dia naik pangkat siap cakap bang, okey semua kerja elok. Okey. Pukul 5 saya balik dulu. Jaga pejabat. Assalamualaikum. Yang kita dengar buat kerja untunglah. Nampak. Kan? Betul. Kalau kaki tangan yang grade N19 tu, ada kan N19 ini ada. N19 balik pukul 5. Kalau 41 tu memang balik pukul 8 malam. 44 dan 10 malam. Kira naib chancellor memang tidur sini teruslah. Macam tu lah kiranya. Kan banyak tak tu nak bagi gambaran. Lagi tinggi pangkat kita, lagi besar tanggungjawab, kita gemar minta sesuatu, bila dah dapat kita tak nak. Nampak tak? Kita terlupa. Nak pangkat, lepas tu kerja banyak mungut, banyak kerja. Dah naik pangkat macam tu lah. Kerja banyak. Pengungut tak habis-habis. Ingat tak kisah ada seorang Nabi tu dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Nabi tu beribadah selama 50 tahun. 50 tahun. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu dia, wahai hamba-Ku, aku ampunkan dosamu. Terkejut dia. Ya Allah, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa? Kenapa pula kau ampunkan aku? Nabi kata, lalu Allah bagi tahu, sesungguhnya ibadah kau yang 50 tahun itu tidak mampu menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba tanya berapa kali mengeluh sehari. Banyaknya kerja. Orang semua dah balik, tak boleh balik. Macam-macam lah, memekak lah orang tua ni. Selipar hilang pula. Semua macam-macam lah, macam-macam yang kita rungutkan. Kan? Sebenarnya yang paling senang sekali syukur. Paling senang. Itu cerita tadi. Kan? Komitmen kita bekerja. Cerita balik komitmen. Kita rasa kerja kita boring lah, saya buat ni, buat ni. Okey dah, cuba banding dengan orang lagi teruk daripada kita. Ada orang tu bekerja jaga pintu masuk kem tentera, pegang senapang. Pagi sampai petang kan. Tak kira panas hujan, macam tu lah dia berdiri. Lalu ya bos besar dia, sap, lepas tu pegang balik senapang. Cuba kalau kita macam tu, suruh jaga kaunter, pegang telefon pun kadang-kadang alah. Macam mana muka, nak bunuh orang dengan muka. Betul? Buat yang terbaik. Saya pernah pergi ke majlis Bandaraya Petaling Jaya, ada mesyuarat kat sana, ada seorang perempuan tu kerja dia jaga nombor je. Jaga nombor giliran. Dia berdiri pakai baju kurung, dia tinggi-tinggi lah, boleh tahan sweet. Dia pakai baju kurung, dia pakai blazer tau, dia macam ni, free hair lah. Setelah saya sampai, boleh tahan lah, boleh tahan. Bila saya sampai, saya datang assistant saya dua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan dah gitu. Kenapa pula aku datang ni? Terkesima memandang wajahnya. Ada apa-apa boleh saya bantu? Apa hal kita datang? Saya tanya dua orang lagi. Bos, kita kan ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh ya Allah, aku terlupa. Saya ada mesyuarat kat bahagian HR. Oh iya ke? Tak apa. Cik ikut saya ya. Ke mana juga sanggup ku ikut. Sampai kat kaunter dia minta IC. Cik tolong tinggalkan IC. Saya pun bagi IC. Bila bagi IC, dia pun letak dekat atas. Saya seorang je lah, yang dua ni tak payah. Dua ni tak payah. Tapi yang dua-dua ni tak boleh naik lah. Tak boleh naik? Tak adalah, saya gurau je. Bergurau pula. Tu yang terasa tu, bila mesyuarat tak konsentrate. Bila lah nak turun ni, nampak sampai satu tahap tau, komitmen. Ya. Jadi ketua pun macam tu, nak ada komitmen. Komitmen kita sebagai, kadang-kadang tempat kerja kita bagi komitmen. Dekat rumah ada tak? Professionally kat rumah pun kita kena mainkan peranan kita masing-masing. Nampak ya, pintu pagar rumah automatik bertukar menjadi seorang ayah. Automatik bertukar menjadi seorang suami, seorang isteri, seorang anak. Tak kira lah pintu pagar tu auto, manual atau semi auto. Tahu? Auto tekan remote, manual buka sendiri, semi auto telefon, ayah nak sampai tolong buka sekarang. Itu semi auto nama dia.
Kan? Itu pun teknologi jugalah kan. Cuma kalau tak ada orang angkat, dia buka sendiri. Kan? Jadi mak dia kata peranan tu dah bertukar. Komitmen dia sebagai pekerja. Tu sebab Timbalan Mufti Negeri Sembilan sebut, soalan nak ditanya bukannya soal tanya berapa gaji kita dapat. Soal yang nak ditanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Seorang pemimpin tidak akan makan rezeki yang tidak halal. Itu sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu Nabi pesan. Kenapalah nak cari yang tak halal? Kan? Yang tak halal ni tak pernah cukup. Carilah yang halal. Makcik yang kerja cleaner tu, buat kerja sekotor-kotor kerja, tetapi semulia-mulia ganjaran sebab membersihkan tempat kotor untuk orang selepas ni. Kat Malaysia ni sampai ada National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan. Punya dahsyat Malaysia ni. Sampai satu tahap ada budak di sekolah buang air besar dalam sinki. Pernah fikir tak tu? Macam mana kita nak mendidik budak-budak ni? Satu kerja ikhtiar nak buang air dalam sinki. Orang nak basuh muka kalau lemah jantung meninggal situ juga tau. Ya Allah, bayangkan. Tapi makcik ni bersihkan. Berapa gaji dia lebih kurang? 700 ke 800 sebulan. Cukup pada dia. Sebab apa cukup? Sebab dia berbelanja sekadaran, dan yang paling hebat, anak-anak dia semua menjadi. Allah Ta'ala bagi anak-anak dia terang hati sebab bawa balik rezeki yang halal. Kita kadang-kadang bawa balik duit banyak, termasuklah duit klaim. Kan? Tak malu bawa duit klaim yang bukan sendiri punya. Saya dah cek dah, semua universiti ada masalah ni, kecuali UUM. Dia klaim, bawa balik, bagi anak isteri makan, dan kemudian pening kepala, kenapa anak aku ni banyak perangai? Lepas tu pening kepala, kenapa rumah tangga aku ni sentiasa bergolak? Ada je masalah. Wahal dulu loving couple, I love you, you love me. 7 hari mencintaimu, biar aku jadi penunggu. Abang Bomba, I love you, suri hatiku Mr. Pilot, awak sangat nakal. Macam tu lah cerita. Tu drama-drama lah tu. Sekarang ni tak apa pattern ni, nak tajuk drama je. Buat untuk seminar. Saya ceramah dekat Mahkamah KL, seminar penghayatan keluarga Nur Kasih. Slot yang pertama 8.30 sampai 10.30 pagi. Dilema ombak rindu. Pukul 11 sampai pukul 1, kemana pergi sehangat asmara. Pukul 2.30 sampai pukul 4.30, petua dan tips setia hingga hujung nyawa. Balik berdukung, bukan pegang tangan ni tau, berdukung buat balik dengan pasangan-pasangan. Masalahnya bini dukung suami. Macam tu lah kira. Kan, makna berjaya lah seminar tu. Kan, sebab orang perempuan makin lama makin semangat badan, yang lelaki makin mengecil. Jadi keluar dalam radio nasional tau 3 minggu lepas, kadar penderaan suami meningkat 20%. Hari ni pemimpin dalam rumah tangga belum tentu lagi lelaki. Abang duduk makan sini, suami dia suruh makan dengan anak-anak tau. Sini boleh makan, kicap dan kicap, kejap, la ilaha illallah. Ya, aku tak tahulah kalau ada bini yang macam tu, la ilaha illallah. Orang perempuan boleh jadi ketua tak ada masalah, tapi kekalkanlah dengan kelembutan yang ada. Orang perempuan ni walaupun mulut dia lemah lembut tapi bisa tau. Abang pergi mana tadi? Abang pergi keluar ajak pergi Alustar. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Oh ya. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Kuang asam betul. Langsung pulang, kau ambil lah kunci ni. Ya, orang perempuan ni kadang macam tu aja. Kan? Tu sebab kadang-kadang orang lelaki ni pun tak faham orang perempuan ni nak apa sebenarnya dalam hidup dia. Dulu dia yang minta lelaki tu, I nak you kan, sampai kita dah kahwin ni mesti funny.
Lelaki memang dilahirkan kelakar, tahu tak? Dia memang kelakar. Janji dulu, you akan kelakar sampai bila? Okey, janji. Bila dah kahwin, lelaki dia buat lawak. Dia boleh marah. Abang ni tak boleh serius ke? Kau ni nak apa sebenarnya? Jangan sampai lawak suami kita dihargai oleh orang yang ketiga. Ini fakta. Sampai perempuan tercakap, you ni kelakar lah, wife you mesti gelak hari-hari kan? Itu you cakap. Hakikat dia setakat ni, you seorang je yang hargai lawak I. Tapi I tak kisah, tidak ada orang yang nak gelakkan I. Ikhlas ke you suka lawak I? Of course lah, I bercita-cita kalau lah suami I macam you. Mulai hari ni gelakkan aja walaupun tak kelakar. Faham? Kan? Suami buat lawak, ya Allah bang, semenjak kita kahwin inilah yang paling lawak sekali, cakap macam tu kan. Tentu lelaki je kan. Okey. Komitmen. Tengok nurse tu, komitmen bekerja. Dulu siapa yang tak takut? Semua takut. Orang perempuan dulu sampai balik kampung beranak sebab tak nak beranak kat hospital. Takut. Mak saya dulu balik kampung beranak kat kampung Batu Kiki sebab takut beranak kat hospital. Mak misi dulu garang. Assalamualaikum kak, masa bila kau kahwin dengan abang kau? La ilaha illallah, garang betul. Sekarang semua dah pergi kursus, dah ambil diploma kejururawatan, ada communication skill kan, gaya-gaya dia. Ya Allah, geram tengok jururawat ni. Dia pergi dekat katil tu, pakcik kita nak bagi injection okey pakcik. Tak nak sakit. Tak sakit. Betul ni, betul. Janji dulu. Janji. Tak sakit. Kalau sakit, pakcik tampar saya kat sini. Macam tu cakap dia. Yalah, janji tau. Iya, tak sakit. Kalau pakcik takut, pakcik pandang belah sana Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sikit pakcik. Dah sudah. Pandai pakcik. Jangan lupa makan ubat tau. Nanti pakcik akan cepat sihat. Okey. Pesakit kat katil sebelah tu. Kau tolonglah injet aku. Punya seronok tengok komitmen misi yang sebelah tu. Nampak tak? Yang ketiga, sebagai pemimpin, belajar dan mengajar. Yang tak tahu kita belajar, tanya, jangan ego, jangan sombong, tanya. Yang kita tahu kita ajar orang, jangan kedekut ilmu. Tu sebab kalau orang panggil sebab training untuk pengucapan awam, saya pergi je, tak kira, datang. Ada orang cakap sel debat demand way. Jangan dengar kabar-kabar angin seperti itu. Samsul debat, lagi satu lagi orang kaitkan dengan Aida Jebat. Saya tak ada kaitan. Tolong jangan kaitkan. Kan? Tak ada dah, saya okey je. Yang penting booking tarikh. Ya, insya-Allah kalau tak ada apa-apa bulan puasa sekali lagi. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa bulan Ramadan pula. Kan? Jadi betul. Saya pernah sekali saya ceramah di Johor. Allah Ta'ala uji saya. Lepas ceramah dia minta saya sign pun, saya sign lah voucher bayaran tu. Dia bagi satu envelope. Berat lah. Saya kata apa berat sangat? Alhamdulillah tuan, hari ni ada rezeki cash. Saya dah sign tadi, saya pun dah tak perasan berapa. Saya pun kadang tak tengok sangat. Masuk dalam kereta, banyak ni kena masukkan bank ni. Berhenti kat bank. Saya memang tak suka pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Kena masukkan cepat, hapuskan beban bukti yang ada tu, basuh, cuci, bersih-bersih. Dia macam bau belerang tu. Dapat duit ke tadi? La ilallah, tahu dia tahu. Sudah basuh betul-betul. Jadi bila sampai kat CDM tu, cash deposit machine tu, saya buka, ada 3 ikat duit. Saya okeylah. Saya ingat, okeylah betul lah kot. Masuk ya, pam. 10,000. Ada 2 ikat lagi ni. So masuk kedua ketiga, maksimum sampai 2-3 kali masukkan, akhirnya total 30,000. Main-main. Samsul debat 1 jam 30 minit 30,000. Berapa loh lah penganjur hari ni, berapa lah kita bayar kan? Tak ada lah. Tak ada. Bila saya masuk dalam kereta baru berangan, 30,000 telefon bunyi, hello
Assalamualaikum. Tuan salah sampul tuan. Salah sampul. Woi, blank kejap. Jadi saya pun cakap, bukan rezeki kita. Saya pun langsung minta nombor akaun dia, saya pun bank in kan, masuk balik, transfer balik. Pakai phone je lah, transfer balik. Nanti kau masukkan balik dalam akaun aku, berapa yang patut aku dapat. Okey tuan. Bayangkan kalau dia kena surcharge tak pasal kan, kesian. Dia dah salah faham bahagian kewangan dia waktu paskan envelope tu, dia cakap duit penceramah semua dalam ni. Jadi dia ingat semua duit penceramah. Yang sebenarnya duit penceramah semuanya, semua tu duit catering, duit sewa dewan, duit penceramah-ceramah lain, semua dalam tu. Tu yang banyak tu. Saya sempatlah berbahagia selama setengah jam kan. Lepas tu masuk kan. Tu ujian tu sebenarnya. Kita memimpin diri kita, nak ambil mana yang elok, mana yang tak elok. Kan? Tu sebabnya kan ada 7 perkara Abul Laid suruh kita jaga. Kejap lagi saya sebut. Habiskan ni dulu. Dan yang keempat, komunikasi. Tak tahu, tanya. Jangan biarkan. Malu bertanya, sesat jalan. Ini asuhan-asuhan kepada pemimpin. Imam Malik, saya masa saya ambil tauliah mengajar agama, untuk dapat tauliah agama Islam lah, nak berceramah di masjid kan, kena ambil tauliah di Negeri Sembilan. Interviewer tu tanya, habis kalau ada orang yang tanya soalan dan tuan tak tahu jawab, macam mana tuan nak jawab? Kan kadang-kadang dia tanya soalan, sesi soal jawab. Kalau dia tanya, tuan tak boleh jawab, macam mana tuan nak jawab? Jawab ialah tak tahu. Nak cakap dah tak tahu, takkan memandai-mandai lah bagi hukum, saya kata. Mana yang tahu, tahulah, tak tahu cakap tak tahu. Imam Malik sendiri pun daripada 10 soalan dia jawab 2 je, yang lain dia nak rujuk balik. Apa masalah? Tak ya pula kan dia katanya tu. Memang ya, malu bertanya. Buat apa sesat jalan? Tanya je lah. Jangan ego sangat, pangkat tinggi, kelulusan tinggi, masuk pejabat, baru sampai kat pejabat tu tak semua benda yang kita tahu. Walaupun dia hanya kerani kanan grade 22, tapi dia tahu semua fail dalam pejabat tu. Tanyalah dia. Printer pun tak kerti pakai, print sangat. Tanyalah macam mana nak bagi lurus. Dia je tahu ragam printer. Ni print sangat ni. Tanya, macam mana nak buat ni? Macam ni cik, macam ni. Ini tak, ego. Dibantai print, sangat lah. Yang sisi tu, dia tak iyalah, kena tanya ni. Tuan, apa dia? Tuan print sangat ni. Memang saja saya sangatkan. Mulai hari ni saya nak semua orang print sangat macam ni lah. Sudah semua orang lah nak ikut dia. Apa hal pula macam tu? Kan? Iya, lagi satu kalau komunikasi salah dia boleh jadi bawa maksud lain. Macam kisah yang perempuan yang dah lama nak anak tu, ingat tak cerita tu? Ya Allah, bilalah nak dapat anak ni? Sekali dia 2 bulan tak datang period, maksudnya apa? Payah pun nak tu, tanya je koma. Tandanya apa? 2 bulan tak datang period, maksudnya pregnant. Dia pun happy, ya Allah, tak sabar nak beritahu husband ni, ya Allah, ya Allah. Kebetulan pula datang orang TMB, dia 2 bulan tak bayar duit api. 2 bulan tak datang period, 2 bulan tak bayar duit api. Dia pun, ya Allah, happynya orang TMB datang. Assalamualaikum. Salam. Apa halnya ni? Nak beritahu akak dah 2 bulan lambat nikah. Lah mana kau tahu? Dia maksudkan bil, dia ingat period dia. Mana kau tahu? Kak, senang je lah kak, masuk nombor rumah kak ni langsung tahu akak lambat berapa lama. Dia bantai lah, meraung, melulung. Sedih hati dia sebab dia ingat period dia dah masuk sistem TMB pula tu. Dia menangis. Orang TMB, wih pahal ni, tak pernah kita beritahu orang lambat, orang menangis macam ni, bla 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 bla. Dia pun bla. Suami pun sampai, Assalamualaikum. Salam. Apa saya sedih? Saya dah 2 bulan tak datang period. Bang, baguslah tu nak dapat anak, kau sedih kenapa? Masalahnya orang TMB dah tahu dulu bang. Macam mana lah dia tahu dulu? Tak tahu, dia masuk nombor rumah langsung tahu saya lambat berapa lama. Dia bantai menangis. Suami dia kat kurang hajar betul orang TMB ni. Suami dia pun mengamuk lah kat pejabat TMB. Mana pegawai paling besar sekali, tolong keluar sekarang. Keluarlah pegawai yang paling besar. Saya tuan, apa masalah tu? Bini aku lambat 2 bulan ni, kau sibuk kenapa?
Dah memang kerja kita. Lagilah marah kawan tu. Sejak bila jadi kerja korang ni? Semenjak penubuhan TMB lagi. La ilaha illallah. Dia pun dah tak faham, tak masuk akal dah. Tak nak cerita banyak. Sekarang macam mana nak settle? Kalau cik nak settle, cik bayarlah. Hal peribadi isteri saya kena bayar. Hal peribadi cik tu tanggungjawab rasmi kami. Kalau aku tak nak bayar, kau nak buat apa? Kalau cik tak nak bayar, terpaksalah kita potong cik punya. Lagilah marah kawan tu. Habis kalau potong saya punya, saya nak pakai apa? Cik pakailah lilin. La ilaha illallah. Kebetulan tau jawapannya tu menyakitkan hati. Tapi maksud lain sampai lain kan. Yalah. Macam dulu lah masa Sami Velu jadi menteri. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Macam mana nak buat tu? Berhenti postman tu. Gila weh, tak terbuat ni dah. Hari ni pos semalam sampai dah. Macam mana nak buat? Korang WhatsApp pun kejap lagi dapat tau. Kita post, dia telefon, weh aku dah post dah barang. Tahu dah sampai dah semalam. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat tu? Postman tu nak berhenti dah weh. Gila weh, tak boleh buat ni. Rupanya maksud dia hari ini post 1 malam sampai. Perkataan seerti, penggunaan tak sesuai. Sami Velu adalah menteri kerja raya yang kita rindukan. Sentiasa ada kata-kata hikmat yang menjadi pedoman buat semua. Kan? Memang iyalah. Komunikasi salah faham. Satu lagi kes salah faham sebut pasal hari ni post semalam sampai, saya ingat kisah postman ni. Ada seorang orang tua ni, dia dapat tahu anak dia nak balik rumah, nak balik makan kat ujung kampung. Jadi dia fikir, aduh macam mana lah anak-anak aku ramai, makan banyak pula tu, duit tak ada, siapa nak mengadu? Kepada Allah. Dia pun tulis surat kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala, ya Allah, minggu ni anak aku nak balik ya Allah. Aku tak ada duit ya Allah. Anak aku semua makan banyak ya Allah. Aku tak adalah nak banyak pun ya Allah. Dapat 100 jadilah ya Allah. Bantulah hamba-Mu ni ya Allah. Sesungguhnya aku memerlukan duit ini kerana anak aku memang balik minggu ni ya Allah. Yang benar hamba-Mu. Dia sign, dia tulis alamat, dia lipat, dia pun postkan. Gempalah pejabat pos hari tu. Macam mana nak hantar ni kepada Allah Ta'ala? Postman dah pening kepala. Macam mana ni weh? Macam mana nak buat ni? Jumpa dengan bos. Bos pun panggil, mesyuarat tergempar semua. Okay, semua berhenti kerja siap. Sekarang ni ada satu surat kepada Allah Ta'ala. Jadi saya akan buka surat ni. Semua saksi takut-takut ada duit dalam ni hilang. Semua tengok saya tak ambil duit dekat dalam ni. Boleh semua? Boleh. Dia pun buka. Buka. Dia pun baca. Ya Allah, menangis-nangis staf pejabat pos dengar. Kesian betul dia tuan, kesian. Habis macam mana nak buat ni? Macam ni lah. Yang seorang cadangkan, tuan kita buat derma kilat. Setuju semua? Setuju. Kutip, ada yang bagi RM1, ada bagi RM2, ada bagi RM3, ada bagi RM10. Kumpul, akhirnya dapat RM95. Bos, RM95 bos. Okey lah tu. Dia nak 100 dapat RM95. Okey lah. Masuk dalam envelope yang lain, postkan balik ke alamat rumah dia. 2 minggu senyap. Mungkin sebab duit dah dapat. Lepas 2 minggu, satu lagi surat kepada Allah Ta'ala sampai. Sekali lagi gempar pejabat pos. Ni ada satu surat lagi bos kepada Allah Ta'ala. Alah, ni nak cakap terima kasih lah ni. Kan? Betul tak? Mesti punya. Bak saya baca. Saksi bos pun buka. Ya Allah, Alhamdulillah aku dah pun terima duit 100 yang kau berikan itu ya Allah. Alhamdulillah anak-anak aku semua telah pun dijamu makan. Cukup ya Allah duit itu ya Allah. Cuma ya Allah satu perkara aku nak adukan pada kau ya Allah. Duit 100 yang kau berikan kepadaku ya Allah tinggal RM95 ya Allah. Tapi aku tak marah ya Allah sebab aku tahu ini mesti kerja orang pejabat pos. Dahlah kawan tu tolong. Kena tuduh pula curi RM5 daripada 100 tu. Allahu Akbar. Itulah tu kena belajarlah bersyukur. Kan komunikasi caranya mungkin tak kena. Jadi sebagai seorang pemimpin hari ni
Jadi pemimpin, formula-formula yang kita ada, kita nak asuh diri kita sebagai pemimpin, pertama kita kena cepat, tak boleh lambat. Ini hari adalah zaman cepat. Mana lambat-lambat? Anak kita mana ada yang sabar lagi dah hari ni? Semua nak cepat. Duit belanja nak cepat. Mak, cikgu suruh bayar yuran hari ni juga. Dalam surat kita baca minggu depan, tapi dia nak hari ni juga. Betul tak anak kita? Sebab anak kita hari ni dah tak boleh sabar dah. Mesti nak cepat. Zaman dulu buat assignment, kalau kita masuk library, copy sebiji-sebiji daripada buku surat tu, lecturer tahu. Hari ni budak bukan copy daripada buku lagi dah, dia copy daripada Haji Google. Dia copy sebiji, sejibon dan sebijon. Lepas tu dengan tak malu letak nama dia sebagai penulis assignment tu dan tanda tangan dengan penuh confident dan yakin. Itu sebabnya hari ni masalah anak-anak kita semua nak cepat. Nak cepat semua. Dulu, zaman dulu orang tua-tua masak air dalam periuk, tiup api, menggelegak-gelegak, ambil cedok letak dalam koleh, mana ada uncang-uncang, terapung serabuk tu. Bila minum berselepet mulut, terus selepet, penuhlah mulut cenihan, lap cenihan, tapi sadap kopi. Lepas pada tu dah tak ada periuk lah, masak dalam cerek. Ramai pula yang pokak tak dongai dah masak, beli pula cerek menjorit, masak dah. Tapi hari ni, generasi hari ni, tekan-tekan terus panas, tadah ya cawan, tadah tekan terus sajuk, langsung minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi contoh biar faham. Tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Malahan dekat rumah setengah daripada kita, tekan-tekan terus jadi kopi. Anak muda hari ni nak cepat. Dulu-dulu, Assalamualaikum, salam ya cik, mak ada sekejap, mak cik duduk dulu, saya panggil mak saya, dia tutup TV, dia duduk kat belakang. Ya Allah, lamanya berbual orang tua ni, aduh, habislah cerita tu, habislah. Betul tak? Dulu. Sebab mana ada PVR, mana boleh record dulu. Sekarang, Assalamualaikum, salam, mak ada cik, ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Rumah teres tengah, so ikut belakang macam mana? Lalu belakang ketuk-ketuk lah, lain lah orang. Salah rumah, pusing lah ke depan balik, kira lah rumah tu, rumah nombor berapa. Kurang ajar dah sekarang. Betul kan? Kita ni budak-budak tu, pemimpin macam mana kita nak develop dia? Tu bahaya. Kita risau tau tengok budak-budak hari ni. Ya Allah, tak tahulah nak jadi apa kan dengan teknologi. Dulu kita channel TV1, TV2 kan. Kalau TV3 tu berong-berong pun macam berita tu tak berong, sengit lah. Sorry, berita penting pada ini. Aku pada ini sangat tegak balik itu kan, macam kalau yang kaya sikit tu beli galah tinggi tu kan, dia boleh pusing-pusing. Saya ingat dia arwah hambah saya dulu tengok Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata. Kita kat luar tak nampak pun TV tu. Kanan lagi, kita pun pusing-pusing. Kanan lagi, dah cukup, berhenti. Kita berhenti sekali kat luar tu tau. Pegang sampai habis set pertama. La ilah Allah, sabarlah aku kan. Dulu. Tapi hari ni tak ada suasana tu. Dulu kita ni jadi pemimpin yang baik sebab kita bercampur dengan orang. Kita suka apa kita main dulu. Galah hadang kita pilih kawan tau, bukan main-main je. Ni geng aku. Kita dah pilih dah. Kita tahu siapa tangan panjang. Kita siapa yang langkah dia panjang, siapa yang laju bila lari. Kita pilih geng. Main bola petang-petang, kita pilih yang saiz besar-besar. Kan tiang gol pakai selipar dulu. Penjaga gol letak yang rendah-rendah. Sebab asal tinggi sikit dia tinggi, tiang dia tak sampai. Dulu orang perempuan dulu apa sukan tak main, dia main dengan kawan-kawan dia, bermasyarakat, main teng-teng. Ingat tak main teng-teng? Kan main teng-teng. Aku main seronok orang lelaki tengok perempuan main teng-teng tu, terutama yang format kapal terbang tu. Sebab sampai satu petak kau mengangkang dia macam tu kan. Tu yang suka tengok tu. Ingat tak dulu? Dulu punya hebat orang perempuan dulu, dengan sebelah kaki dia boleh lompat langkau 3 petak tau. Hari ni tengok saya 1 petak pun belum tahu lagi. Betul kan? Budak-budak hari ni tahu sukan tu? Tahu pun tidak. Dulu main game PAU. Dah ada game PAU dulu. Format dia lebih kurang, cuma dulu manual.
Kan dalam handphone. Saya kalau nampak lah budak lelaki main pau, memang saya tampan. Tengah mesyuarat, dia belum mandi lagi. Kau ni kenapa? Dia kata kan. Rupanya dulu-dulu dah ada permainan tu. Perasan tak orang perempuan? Yang gambar kartun perempuan telanjang yang kejap pakai baju dinner, kejap pakai baju malam. Nampak tu. Dulu kan sekarang lain. Dulu ingat tak main mak-mak? Ingat tak main masak-masak kan? Ya Allah, seronok kan? Seorang jadi ayah, seorang jadi mak, jadi dah berangan dah dengan piuk-piuk lama. Duit pakai daun, kan tak? Ayah keluar pergi kerja, seorang jadi anak. Yang seorang ni kawan tu lambat sampai. Wih, aku nak main juga, aku nak jadi apa? Apa lagi peranan? Aku jadi peti ais. Peti ais? Betul kan? Dulu kan kita pun tak tahu kenapa peti ais ada peranan dalam cerita tu. Kita pun tak faham. Sebab dulu kita cara hidup kita masyarakat, anak-anak kita hari ni sibuk dengan gadget. Tak apa, rakam lagi. Sini tu hidup dia. Saya teringat masa saya ceramah dekat Mersing hari tu, ada seorang tu ajak saya, Ustaz, kita ambil gambar boleh? Kita selfie. Boleh? Dia tarik saya kat tepi, dia buat tangan macam ni. Tengok Ustaz. Saya pun tengok lah. Tengok tapak tangan. Ustaz, saya simpan dalam hati. Saya pun langsung cia. Betul. Mesej dia sampai kat saya, dia kata, Ustaz, dalam handphone sampai masa kena format, dalam hati akan kekal sampai bila selagi hayat dikandung badan. Dulu kita appreciate gambar kita. Cuba tengok balik. Dulu nak ambil gambar, pilih tempat. Sekarang gambar cawan dia boleh ambil. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Apa benda tu? Share dalam Facebook dan ada pula yang like tu. Wah, tak faham. Gambar mi goreng yang dah habis, alhamdulillah, dapat dekat makan mi. Dulu kan ingat tak, yang kaya 36, yang sederhana 24, yang miskin 12. Kan? Betul. Kita pilih tempat ambil gambar kat sini lah. Gambar sini. Kalau nak pasang tu menggigil-gigil, takut salah pasang filem tu. Pap tutup keletap, cetam. Tu okey tu. Agama tengah sampai 35, 36, ada lagi 37, ada lagi, kadang ada ekstra kan. 38, ya Allah, 39, dah sampai 45 tu salah pasang tu. Ingat tak dulu? Dan kita excited, tak sabar pergi kedai gambar, nak tunggu gambar tu siap. Sampai hari ni kita buka memori terindah tengok, dan ada gambar-gambar tu pun tak sanggup kita publish dalam Facebook. Mana ada tudung-tudung macam ni dulu, tudung yang belang-belang tu, yang lilit kat tengkuk tu. Lepas tu yang moden sikit tu, yang ada macam pengakap tu tolak ke atas tu. Ingat tak? Cuba kau pakai tudung tu ini, memang orang tak nak kawan dengan kau. Betul. Kita selesai sesuaikan dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Tapi tengok gambar-gambar tu, dia tak telan, tak mati dari zaman kita masih tengok gambar tu. Dan kalau ada kawan-kawan upload dalam Facebook gambar kita tu, sahabat, tolong remove gambar ni. Tak tergamak tengok. Kawan saya dulu, dia boleh beli 12 untuk bergambar dengan kereta-kereta besar. Macam kereta tu dia punya. Dia minat betul dengan kereta besar. Dia bergambar macam ni. Macam ni. Sap. Kat bonet terbaring macam ni. Lepas dia cuci, baru dia perasan dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah macam ni tu. Kok dia pun tengok lah dalam kereta tu ada orang ke tidak kan? Tapi memang ya, zaman dia tu saya sebut tadi pasal rejuvenasi sebenarnya. Zaman hari ni kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kena cepat. Anak-anak kita ni kita kena adapt. Bukan sekat anak kita daripada media sosial, tapi kontrol anak-anak kita. Bahaya dia orang hari ni. Dia orang boleh nak tengok dulu, nak tengok cerita-cerita perang yang gitu-gitu. Alah, tiba-tiba lah jadi baik bila Datuk NC datang. Sudahlah. Cerita perang tahu tak? Dulu kena beli CD, kena beli videotape. Sekarang dalam handphone, tekan keluar. Siapa manusia kau nak tengok, tekan memang keluar. So bukan bagi idea tau, tapi bila tekan jadi macam tu.
Anak-anak kita tu sebab baru-baru ni ditangkap budak-budak yang mengunjungi rumah urut. Budak-budak seawal umur 16 tahun dah masuk. Bahaya hari ni. Itu sebabnya ambil tahu pasal anak-anak kita. Ni kita kena cepat. Buka akaun Facebook bersama supaya kita tahu friend dengan anak kita. Tengok apa benda yang dia post dalam Facebook. Tengok. Buka akaun bersama. Azlan Minah jadi Azlana. Waktu anak pertama nak bagi nama, yang kita combinekan anak kita, kita combinekan nama kita untuk nak bagi nama ke anak kita. Setuju tak? Setuju. Apa kata you? Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun. Kan? Ambil tahu pasal anak kita. Cepat. Kedua, kita kena hadirkan diri kita. Sebagai pemimpin, dalam semua perkara-perkara penting kita kena ada. Dalam keluarga kita kena hadir. Tempat kerja kita kena hadir. Di tempat-tempat seminar yang penting-penting untuk jana ilmu kita kena hadir. Jangan kita tak hadir. Yang ketiga, kita kena apply. Ini zaman apply, bukan zaman cakap-cakap saja. Jangan jadi cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Faham tak tu? Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap-cakap tapi tak bikin-bikin. Dalam bahasa Jawa disebut action speak louder. Maknanya buat daripada cakap. Abang sayang sangat kat sayang. Tidak ada taranya abang tak sanggup melihat kesusahan yang sayang hadapi. Beranak bini tu tak pula dia temankan. Kata sanggup. Teman pun tak nak, takut darah. Apa benda tu? Temankanlah isteri kita. Aplikasi. Tunjukkan kasih sayang kita. Orang perempuan itulah hebatnya orang perempuan. Bila melahirkan anak, dia menanggung kesakitan ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Dengan tahap itu dia tak pernah putus asa, tetap nak beranak lagi. Tu hebat orang perempuan. Orang lelaki apa yang paling sakit dalam hidup dia? Bersunat. Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulangnya sekali lagi. Bercakap dengan anak bukan main lagi. Alah long, tak sakit, macam gigit semut aja. Cubalah ayah sekali lagi. Tengok tu. Memang ayah dia tak boleh jawab kalau anak dia jawab macam tu. Ya. Temankan isteri tu, bagi support dekat dia. Kadang-kadang sampaikan suami tu tak sanggup lagi dah. Cukuplah. Kau tak payahlah beranak lagi. Abang tak sanggup tengok kau sakit macam ni. Jangan beranak lagi. Abang, takkan anak kita seorang ni aja. Cukup. Bagi mak lain pula. Oh, nampak cara tu. Makna tu tanda sayang tu, faham? Korang hajar berceramah ni, dia kata kan. Lain kali jangan panggil lagi dah berceramah ni, dia kata. Tak adalah, gurau je lah. Jadi maknanya ni zaman apply. Ingat nak dapat anugerah-anugerah ni daripada apa benda ni, lembaga akreditasi semua ni. Ingat boleh main cakap aja ke? Kena tunjuk bukti tau. Buat dulu program-program ni, semua ada ni, 5 star, 6 star, semua bagi bintang. Betul. Tu yang ada 5S tu. 5S sekarang ni EXA ke masih 5S lagi? Kita lagi teruk daripada Jepun kadang-kadang. Ada setengah tempat tu habis semua benda di tagging ni. Ini Swiss lampu. Apa kau bodoh sangat tak tahu tu Swiss lampu? Dia tagging lah, jangan lampau-lampau. Habis ni tempat selipar, la ilaha illallah. Lepas tu muka yang AJK EXA dekat toilet tu, siap muka pakai tie China sendeng. AJK toilet tak payahlah letak nama sudah. Kan? Tapi bagus. Sebab apa? Memang bab kebersihan ni penting. Memang kita bab kebersihan tu, saya cerita tadi yang pasal toilet tadi, memang ya kritikal tau kat Malaysia ni toilet. Kita kalau pergi R&R, kita tak risau sangat 80% bersih. Cuma kadang-kadang tertipu dengan tekanan air. Sesap buat Allah. Hilang punca macam mana kepala paip. Bila dah dapat tutup kan kuyup. Kan kawan tanya, kau konceng kau mandi? Kan?
Tapi kalau masuk dekat jalan lama, berdebar-debar, ya Allahu Akbar. Nak tolak pintu bilik air tu berdebar ni, ya Allah. Janganlah, ya Allah, janganlah, ya Allah, buka terapung. Berenang-renang ke tepian. Benda tu macam bercakap dengan kita tu. Memang tak selera buang air dah. Betul. Masa saya pergi Korea dulu, Korea, nampak kampung ni dah sampai Korea tau. Saya pergi ceramah, bukan ceramah, pergi lawatan, pergi kat Korea kan. Tu saya cakap dengan adik perempuan saya, Balong tak main lah tengok drama Korea ni. Adik perempuan saya gila tengok Korea. Balong tak main lah tengok drama Korea ni, Balong pergi Korea terus. Ya Allah, toilet dia bersih betul. Bersih. Saya pergi dalam 10 hari lah, 10 hari 9 malam. Benda lain memang respect lah, tapi bab makan elok lah duduk Malaysia. Susah bila saya bergambar macam ni kan. Mak saya cakap, tengok muka orang lapar. Mak saya cakap. Saya sempatlah belajar bahasa Korea kat sana. Saya tanya, kalau cakap selamat pagi macam mana? Budak yang jadi pemandu pelancong tu, dia adalah student Indonesia. Dia belajar bahasa di Indonesia selama 7 tahun. Tu dia boleh cakap bahasa Melayu Indonesia. Saya tanya selamat pagi macam mana? Senang saja Pak. Annyeonghaseyo. Oh, macam tu. Selamat petang. Annyeonghaseyo. Okey, macam tu. Selamat malam. Annyeonghaseyo. Macam sama. Pagi, petang, malam sama. Selamat semua. Saya pun tanya, kalau nak tanya berapa harga, alma okey, nak minta kurang, karka cuseyo. Saya pun confident. Pergi kat kedai tu terus tanya, annyeonghaseyo. Dia pun jawab, annyeong. Apa tak ada seyo? Dah direngkaskannya tau. Annyeong aja. Saya pun tanya, alma berapa harga? Alma apa benda pula, lapar cakap, belajar tak habis. Sampai dekat toilet dia memang respect. Bersih. Setitik air pun tak jumpa sebab tak ada kepala paip. Kalau nampak keluar bawa botol air tu orang Malaysia tu. Bila masuk duduk kan, dia ada 3 button. Mula sampai tu dalam lubang jamban tu, dalam air menyala-nyala biru macam ni. Wah, ni pahal ni. CCTV ke? Apa benda nak disuluh ni? Saya pun, halo. Orang Korea sebelah, marah dia bising. Saya pun duduk kan, ada 3 button. Button yang pertama button kids, kanak-kanak. Tekan dia rendah sikit. Canggih. Tekan naik balik. Tekan turun. Tak jadi kojor tu, naik turun. Orang tua dapat permainan macam tu lah. Lepas tu yang kedua tu button wash. Agak-agak butang cebok agak lah. Saya pun tunggulah, dah buang air, saya pun tekan wash tu. Bila tekan wash tu, dia keluar satu corong, dia tembak tapat pula tu, la ilaha illallah, menjerit tajam maye, la ilaha illallah, sakit, tak payah nak cakap, tajam. Dekat Mid Valley tu elok lambut, ni tajam zap, Allahu Akbar. Ya, mujur tak luka. Ya, saya komplain tau, setengah jam dah dapat keluar pada bilik air tu. Lepas tu button yang ketiga tu button massage. Tu tak ada saya tekan dah. Wash pun dah macam tu. Hidup aku nak tekan massage ni pahal. Massage tu apa? Massage apa massage? Nak buat apa? Saya takut-takutkan saya tekan keluar tangan ni pahal ni, tu saya tak tekan tu. Lantaklah kau, aku tak tekan. Tu wash saya marah, abang patut tekan baru tahu. Kau tak tahu penderitaan aku tekan wash tu. Tak ada. Kan? Tu zaman apply. Kemudian seterusnya, mantapkan keupayaan kita sebagai pemimpin. Mana yang kita kurang, kita mantapkan. Macam kita lah, bila bekerja kan, bila kurang, jumpa bagian HR, jangan marah dia, syekh aku kena pergi kursus. Kadang-kadang dia tak tahu kehendak kita. Jumpa, boleh tak hantar saya kursus ini, komunikasi, sebab saya kurang sikit communication skill, sebab saya ni anak tunggal. Contoh. Boleh tak hantar saya kursus bahasa Inggeris dekat luar, saya tak nak belajar kat sini, tak sesuai. Kat mana? Tak payah jauh sangat, Singapura ke, macam tu. Hantar pergi kursus. Contoh. Hantar pergi kursus. Nampak tak? Kita mantapkan diri kita.
Seterusnya, profesional. Seorang pemimpin profesional tak campur aduk tugasan dia dengan peribadi. Umar Abdul Aziz, tak kala anaknya nak berbincang dengan dia macam mana dia buat, dia takkan campurkan barang-barang hak milik kerajaan dengan hak milik peribadi. Dia akan gunakan hak milik peribadi. Kita kadang-kadang banyak kerja pergi pejabat, bawa anak, hari Sabtu, hari cuti bawa, duduk dan diam, nah ambil kertas seorang satu, kertas tu universiti punya, nah pen seorang satu contek-contek, universiti punya. Tak amanah dan tak profesional, bawa daripada rumah. Itu pun Allah Ta'ala akan kira kita sebagai tidak berintegriti dan tidak beramanah. Ingat tu. Ya, tu dia cerita dia. Ya. Lepas tu kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Tak profesional. Kita nak datang bekerja untuk kerja atau untuk minum? Pukul 9 pergi minum, kadang sampai pukul 10. Pukul 12 dah keluar, tak tunggu pukul 1, pukul 12 keluar, takut jam nak jumpa anak balik sekolah. Pukul 2.30 baru sampai, orang tak tanya pun dia sendiri cakap jam teruk betul. Lepas tu pukul 3 pergi minum lagi, sampailah pukul 4 baru buka file. Sekarang ni kan kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Sebab tak kerja. Memanglah tak rasa sebab tak kerja. Profesional. Dekat rumah, jadilah bapa yang paling romantik, profesional. Tinggalkan masalah kerja, balik bawa diri kita sebagai seorang bapa yang penyayang. Assalamualaikum. Isterinya di dapur tengah potong bawang. Waalaikumsalam. Bang kat dapur, bang. Peluk tam belakang. Abang peluk lah. Nampak? Seronok tak orang perempuan? Jawab. Seronok tak? Seronok. Balik nanti orang lelaki buat. Tapi pastikan isteri kita tidak melatah. Kan dipoluk ada tikam mesam tu tak pasal-pasal, jadi kes lain. Kan? Profesional. Seterusnya, iltizam, buat yang terbaik. Bak kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tetapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busur. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busur tu dengan laut. Dah macam tu dia cakap, ikut ajalah. Tapi maksud dia tu target biar tinggi. Anak-anak kita target tinggi, tapi jangan pressure dia. Anak kita ni zaman sekarang tak boleh pressure. Nak, ayah doakan kau dapat keputusan yang terbaik. Walau apa keputusan terbaik, ayah terima. Anak akan happy. Ni berdoa, ya Allah berikanlah anak aku 10A dalam SPM tahun ini, ya Allah. Anak kat belakang dah risau. Dah lah ambil subjek 9 aja. Punyalah bapak pun berapa subjek dia ambil pun tak tahu. Kan? Iltizam nakkan yang terbaik. Seterusnya, organize, susun atur tindakan-tindakan kita. Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Kita gagal merancang, maka kita merancang untuk gagal. Kemudian Sun Tzu sambung lagi, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Main belasah ya tak boleh. Itu sebab Nabi sebut, Nabi paling suka umat dia ke dalam melakukan sesuatu, dia melakukannya dalam keadaan yang paling baik. Maknanya rancang elok-elok. Tu Nabi suka. Jangan main belasah aja. Ni. Ya, maknanya kita ni organize, susun atur. Tu sebab jangan kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti, rancang cuti. Habis semua ahli keluarga dia meninggal tahun tu. Daripada bapa, mak, nenek saudara. Memang akhirnya dialah satu-satunya pewaris yang tinggal untuk keluarga itu. Sampaikan selepas itu yang meninggal dah mula merebak kepada jiran tetangganya. Jiran meninggal. Kira dia kalau dia cuti tu kira meninggal lah. Siapa pula meninggal kali ni? Orang tanya. Kan? Rancang cuti.
Bukan rancang meninggal, rancang cuti. Dan yang terakhir sekali, niat kita, biarlah niat baik lillahi ta'ala. Saya sebut di awal tadi, IM4A, ingat mati untuk Allah. Dengan hidup kita yang sementara, tak kira lah kita sebagai pekerja, sebagai majikan, sebagai bos, penyelia, buat satu perkara, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Dengan hidup sementara dapat pahala. Apa lagi yang kita nak? Hidup tak panjang pun. Hari ni berapa ramai orang yang tiba-tiba umur dah 48, ya Allah. Tiba-tiba dah 55, ya Allah nak pencen, ya Allah, macam baru semalam aja kerja. Tiba-tiba cepat betul masa berlalu dah nak pencen. Cepat masa berlalu. Dan tak ada siapa yang bercita-cita, kalau boleh biarlah umur aku sampai 200. Tak sampai. Umur kita sementara, bila-bila boleh mati. Kadang tak sempat pencen, dah mati dulu. Ada juga tengah mengaji mati. Tu yang suami isteri kena himpap kat tiang, mati. Dalam kereta meninggal serta-merta. Dia pun tak sangka dia meninggal hari tu. Anak-anak tak sangka. Itulah lambaian terakhir daripada kedua ibu bapanya. Tu yang budak naik basikal kat Johor tu, dekat jalan utama dia main. Memang dah biasa dia lalu situ. Dan malam itu ada pula ditulis oleh Allah Ta'ala, ada pemandu kereta yang terlanggar di malam tu, meninggal. Tak ada siapa sangka. Di Texas, seorang lelaki yang mengidap kencing manis kronik, entah macam mana dia tersilap insulin hari itu, dia bawa kereta sampaikan tiba-tiba dia pitam. Dia jatuh dekat steering dan kereta tu terus memacu, pecut, terus melanggar 6 orang pejalan kaki, termasuk 2 kanak-kanak mati serta-merta di laluan pejalan kaki, bukannya dekat tengah jalan. Nak cerita mati ni bukan kira kita jalan kat tengah jalan ke kat tepi jalan. Pemandu lori 74 tahun minum dekat kedai kopi di Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Minum kopi macam ni lah gaya. Tiba-tiba dia gosok dada, macam mengantuk, dia nguap, dia letak kepala macam ni, meninggal. Kisah benar. Tak boleh nak sangka. Seorang pemuda balik, mak dia tanya nak makan tak? Nak baring sekejap. Baring, tak bangun-bangun. Pukul 11 kejut, rupanya memang dah meninggal dunia. Ingat mati kerana Allah. Sebab apa? Orang yang ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 hal. Kita kenal seorang pemimpin yang bernama Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang soleh, yang taat perintah Allah dan Rasul. Dia kata, kalau aku mati nanti, jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, pastikan doktor dan tabib-tabib yang handal akan usung jenazah aku. Yang kedua, taburkan segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, juntaikan tangan aku, biar orang nampak tangan aku itu terkulai. Kenapa? Yang pertama, biarlah doktor dan tabib-tabib yang handal usung jenazah aku. Nak beritahu semua, hebat mana pun tabib dan doktor itu tidak mampu menghalang kematian daripada berlaku. Itu sebab dia. Yang kedua, tabur harta kekayaan itu, kau akan tengok orang lain akan sorang-sorang mengambil harta itu. Harta itu berpindah milik tanpa engkau mampu berbuat apa-apa, kerana harta tak akan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, tak kala tangan itu terkulai, nak tunjukkan dekat semua orang macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun dalam keadaan tangan kosong, terkulai layu, tak mampu berbuat apa-apa, kerana telah kehilangan satu sumber yang disebut sebagai masa. Masa dah time, budak-budak sekarang cakap. Masa dah habis. Itu sebabnya ingat mati adalah yang terbaik. Kerana apa? Dengan ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Yang pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubatnya. Kedua, dia akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, dia akan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah, walaupun sekecil-kecil nikmat.
Yang pertama, takkan melengahkan taubat. Ada 3 orang budak masuk kelab malam, minum arak. Minum arak, macam mana minum arak, tiba-tiba yang seorang tu jatuh, mengelupa, berbuih-buih mulut dia, nazak tiba-tiba. Kawan dia yang seorang yang mabuk tu, kepahal. Yang seorang tu kurang sikit mabuk daripada kawan dia, ngucap. Dia suruh kawan dia mengucap. Kawan dia kata apa? Aku nak botol arak satu lagi. Dia boleh minta botol arak satu lagi. Dan akhirnya dia meninggal dunia dengan tahap perkataan terakhirnya memohon sebotol arak lagi. Itu sebabnya kita doa hari-hari, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kedua, beramal ibadah. Kenapa? Sebab dalam dunia ini kita nak kejar 3 perkara. Pertama, hidayah kita kejar. Sebab apa? Supaya dapat beza benda baik, benda buruk. Kedua, kita kejar maghfirah, keampunan dari Allah kerana sedar kita berdosa. Dan yang ketiga, kita minta rahmat daripada Allah. Kenapa? Kenapa? Sebab dengan rahmat Allah lah kita dapat berjaya masuk ke dalam syurga. Dan nak dapat rahmat ni tak ada cara lain, beramal ibadah banyak-banyak. Itu cara nak dapat rahmat. Dan yang ketiga, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun sekecil-kecil nikmat. Biarlah rumah kita kecil, rumah orang itu besar. Time tak ada orang, sunyinya sama. Syukur. Jam tangan kita RM50, jam tangan dia RM50,000. Masa yang ditunjukkan sama. Beg tangan kita RM5, gambar Liverpool. Beg tangan dia RM5,000. Bukan boleh masuk almari. Masuk duit pun tak boleh masuk banyak, takut tak boleh lipat. Biarlah kita naik kapal terbang second class, duduk belakang dekat ekor. Dia Profesor Madya, doktor, duduk first class. Kan? Bukan cakap Tok Guru saya, tak. Untunglah. Syukur sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Pintu keluar masuk pun sama. Belum pernah lagi kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang kelas kedua. Sila terjun sekarang. Tak ada. Saya pagi tadi duduk second class. Budak apa yang pramugari tu boleh tahan lah. Dia nak bagi kacang. Kacang. Tuan, kacang. Dia kenal saya. Saya tak bohong dah, saya boleh tunjuk bukti. Satu beg besar dah bagi. Bertuah betul. Senyum je. Untung duduk belakang dekat dengan pramugari. Syukur. Biarlah kereta orang tu besar, Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 pula tu. Syukur sebab jarang meragam. Rumah kita besar, banyak benda nak kemas. Syukur tu tandanya kita ada rumah. Orang tu tidur bawah jambatan, pergi KKL gelandangan tu, tengok macam mana. Biarlah kita banyaknya kain nak lipat. Ya Allah, bila lah nak ada mesin lipat kain ni berbakul-bakul. Syukurlah tu tandanya kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Ni makin sedih bunyi. Dengan angin sepu-sepu, dengan mana-mana sound effect tu kena dengan apa yang saya sebut. Biarlah isteri kita membebel pagi sampai petang. Syukur. Itulah tandanya dia ada di rumah, bukan di tempat lain. Hobi orang perempuan memang begitu, berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarkan, syukur. Orang perempuan muat, baju ni baru tempah hari tu dah tak muat. Syukur, tu tandanya kita cukup makan. Kita mungut, anak kita ramai. Sekurang-kurangnya kita ada anak. Masuk dalam bilik, tengok anak kita. Ya Allah, dah besar, dah masa bila lah kau besar. Masuk bilik sendiri lah, kau pun dah besar. Orang perempuan tidur, ponoh kata lu, mana pula aku nak tidur. Dan kita sering kali merungut, suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Macam orang lelaki, okay.
suami di tempat tidur derhaka, malaikat akan melaknat kita daripada malam sampai ke subuh. Bang tolonglah, pusing, tak boleh tidur lah, bising betul, pusing. Ingat orang perempuan, jangan membelakangkan suami di tempat tidur derhaka. Tapi kalau dah lelap, pusing, tak apa, suami jangan tunggu dia lelap lah. Dia lelap, dia pusing, derhaka, bukan macam tu, bukan macam tu. Tapi boleh pusing kalau permintaan khas suami. Kau tolonglah, pusing, aku tak boleh tidur tengok muka kau ni. Macam mana nak tidur, rambut kambang, pipi penuh bedak sajuk, nak tidur macam mana? Baru nak lelap lah terperanjat la ilaha illallah. Ingat lembaga mana lah tidur sebelah aku tadi. Iya. Kadang-kadang orang perempuan nak tidur susah. Orang lelaki tidur senang. Orang lelaki tidur senang. Dia letak hilang. Iya. Nak pula dia timbalan naik chancellor. Kan? Timbalan naik chancellor penat betul. Macam-macam kerja buat. Baru letak kepala bini tak sempat. Dah tidur. Tak kisahlah mana-mana lelaki, suami memang sempat tidur. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Ramai yang belum kahwin ni. Betul ke tidak? Orang perempuan nak tidur macam-macam prosedur. Tak apa ditonyong. Apa tu? Tak apa bunuh. Makanlah ubek lawak. Ngap, ngap, ngap. Lepas sebulan muka macam tu juga. Lepas tu tak boleh tidur, terkebil, tengok lampu lah Allah. Tiba-tiba bercahaya wajah dia. Sebab tengok handphone, bukan sebab iman dah, sebab handphone. Lepas tu baru nak tidur terdengar bunyi suami. Ada bunyi mengunyah, nyam-nyam. Apa dia kunyah tu? Ada bunyi ngasah gigi, krik-krik lah, tajam gigi ni Kang. Ada bunyi sombong kapal. Macam mana nak tidur? Tu yang bini tegur tu, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular bunyi apa? Bunyi vibrate handphone. Kalau gelap besar tu betul lah Datuk Seri, macam tu lah bunyi dia. Yang lagi penat daripada tu, dia ada bunyi hujung tu. Yang lagi penat hujung tu, dia bercakap bahasa Rusia. Apa benda dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan sampai satu tahap dia tak boleh tidur, dia akan duduk dekat sebelah suami dia, tengok suami dia tidur. Betul tak? Apalah kau tanggung ni bang. Climax dia tercokik tau. Tak kat hidung, hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Rupanya hidup lagi. Seorang makcik tu cakap, time tidurlah makcik teringat kat pakcik kau, bersaksilah bahawa pakcik kau dah tak ada. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Dah hilang baru kita tahu. Kan? Tak payah pasang security system kat rumah. Perompak baru selangkah masuk, keluar weh, lari weh, hidup lagi orang ni tu kan. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf kalau tersilap kata, terkasar bahasa. Sungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih,